حرص على التمسك بكتاب الله وسنة النبي والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Summa'lam anna tasawwufa lahu khaslatani al-istiqamatu was-sukunu 'anil khalqi faman istaqama wa ahsana khuluqahu bin nasi wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyyun wal istiqamatu hiya ay yafdiya hazza nafsihi li nafsihi. Masya Allah. Wa husnul khuluqi bin nasi huwa alla tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu asy-syar'a. Allahumma salli ala sayyidina radhiyallahu ta'ala 'anil imam al-hujjatil islam. Kata musannif rahimahullah, summa'lam, kemudian summa litartib az-zikri saja, litartib az-zikri orang panggil, untuk Plato sebut saja. Tu. Kemudian kata dia, i'lam, hendak ketahui oleh engkau, ayyuhal waladu, anakku, wahai anakku, hendak amati oleh engkau, hendak ketahui oleh engkau, hendak ingat oleh engkau, anna tasawwufa, mapu bagi i'lam, hendak ketahui olehmu akan bahawasa tasawuf itu, tasawuf itu, ilmu tasawuf, ngaji tasawuf. Apa tasawuf? Tasawuf tu gapo? Orang tu orang tasawuf. Oh, ya tu nampak tasawuf molek. Ya tu sufi tu. Ya tu ahli tasawuf, ahli sufi. Tu gapo tasawuf? Ni tasawuf yang sahih. At-tasawuf jadi at-tasawuf as-sahihah. Tasawuf yang betul. Bukan tasawuf yang karut-karut. Ada juga tasawuf tapi buat tasawuf. Hakikat karut, hakikat rusak, hakikat tak betul dengan jalan, hakikat bawa pergi ke neraka. Tasawuf mesti capur tidak jatuh, mesti decok tidak jatuh.
Lepas pada mengaji zikir sudah, katuk pelito, duk pergi yamoh tu yamoh ni. Ada juga lagu tu tasawuf pula. Jenis tu. Ya Allah wal iazabillahi min zalik. Tasawuf aku. Sau molek, sau kena kepala tahi. Oh tu. Pada dah, masya-Allah. Habis tu Tok Wis Soleh kata kita ni duk minta ngaji tasawuf juga. Mengajar usul semata. Mengajar usul. Kitab usul kau tinggi. Kitab daripada kitab yang kecil-kecil gi kepada kitab yang tinggi-tinggi. Akhirnya adalah puak-puak hak turut mengaji tu. Tok Wis Soleh ni dia rapat kepada dia turut ngaji pada banyak sekali. Orang lain tu ngaji kepada etik, ngaji Syekh Qadir, ngaji banyak. Ngaji Syekh luar-luar kata Syekh Yasin, Syekh mana. Ngaji kepada sebuah, ngaji dengan orang tu sebuah, ngaji sebuah. Tok Wis Soleh banyak dia mulazamah dengan pada Mekah. Banyak dia mulazamah mengaji. Sehingga kalau kita apa-apa yang dia minta pada baca dia. Dia minta kitab apa pada baca. Dia minta kitab apa pada baca wis. Tak tolak dah. Rapaknya dengan pada Mekah. Siapa kepada orang lain pun, kalau nak minta kitab gapo kena curi dia. Soleh lepas ni mu minta kitab tu pula. Seolah kata kena minta lalu dia barulah terjadi. Kalau orang lain minta daripada tak terima lagi. Tu Soleh ni. Tu kalau kitab gapo pada baca lalu dah. Padahal lepas ni kitab ni pula. Tak apa. Lepas ni kitab tu pula. Jadi seolah kata rapaknya dengan pada MKH ni tu Soleh. Akhirnya banyak dah ngaji usul saja. Ngaji usul semacam usul lepas usul. Maka minta kepada dia mulai salah. Kita minta tasawuf lah. Martabat 7 misalnya. Ataupun kitab gapo-gapo ke. Macam hikah ke misalnya. So kita ngaji kita tasawuf lah. Usul banyak dah. Tasawuf lah. Pekau kepada yang baca dah patut hak gapo tu. Tapi tasawuf sang ngaji. Lalu tu Wis Soleh kata, dia minta pada kita baca tasawuf lah lepas ni. Pada yang kata, tu Usuluddin tu kitab tu. Usul ni, hak tu dah tu. Kaji widalai lagi usul. Itulah tasawuf dah. Masya-Allah. Itulah tasawuf dah. Tasawuf ni kena ke Usuluddin dah. Jadi tapak tu lah cuma gali lagi. Lubang tu lah cuma gali turun lagi. Ya temu. Saw molek lah. Kata saw kena pelatahi. Tu. Saw tu kena ke hudai apa? Anak hudai kena ke ikat tak apa. Amun tengok kena kuning-kuning kena ke pelatahi dia kata. Tasawuf tu dia ada makna dia. Orang tasawuf ni orang pasti mana ni dobik masya-Allah. Dua baris ni. Bahawasanya tasawuf itu at-tasawuf ilmu at-tasawuf al-haqiqiyya as-sahihah. Tasawuf yang hakikat dan yang sungguh yang sahih. Lahu khoslatan. Lahu khabar muqaddam, khoslatan mubtada muakhar. Jumlah tu khabar anna. Bahawasanya tasawuf itu sabit baginya sabitatani lahu ataupun lahu tu khoslatan tu fa'il bagi fa'il mazhub, takdirnya sabata lahu khoslatan, lahu taklum mazhub kepada sabata, khoslatan tu fa'il bagi fa'il mazhub, jumlah tu khabar annas juga. Sabata lahu khoslatan, telah sabit baginya, bagi tasawuf tu, bagi ilmu tasawuf yang hakikat, yang sungguh yang sahih, baginya khoslatan, sabit baginya oleh dua perkara, dua pokok, dua humi. Ada dua tapak besar-besar. Kalau nampak pecah dah banyak pun tak lepas daripada dua tapak ni. Dia tubik daripada dua lubang ni, tubik daripada dua telaga ni. Dua benda.
Nampak dia modok. Banyak rukun tu, rukun ni tasawuf tu. Nampak orang tu kecek gigot tu. Tasawuf tu maknanya gini, maknanya gini. Takrif bagi tasawuf tu banyak berpuluh-puluh, beratus-ratus mengikut ulama masing-masing mentakrifkan. Tapi tak lepas daripada dua benda ni. Dua pokok, dua humi, dua asas, dua benda. Mana dua benda tu? Badal pada khuslatan. Al-istiqamatu. Istiqamah dengan Allah. Al-istiqamatu ay ma'allah. Betul dengan Allah. Betul dengan Allah. Hak ni dah hak Nabi jadi hubai naik penuh pala ni. Ayat turun mari. Ayat Quran turun. Dalam surah Hud. Surah Hud tu ada satu ayat Jibril bawa turun mari. Fastaqim kama umirta. Wastaqim kama umirta. Hendak istiqamah olehmu ya Muhammad sebagaimana disuruh akan kamu. Allah Ta'ala suruhmu balah mana? Mau istiqamahlah berlagu tu. Allah Nabi serabut dengan ayat tu. Ya berat. Istiqamah ni satu keberatan yang besar. Nak junjung perintah Tuhan tetap sampai ke mati tu. Tetap atas jalan kebenaran. Tetap atas jalan sebenar. Tetap atas hukum Tuhan sampai ke mati tu benda berat. Nabi kata syayyabatni hudun. Dalam hadis sebut menguban akan kepalaku oleh surah Hud tu. Surah tu buat ikut aku nak fikir. Orang kita dia fikir banyak, dia nak uban lah dah. Kalau dia tua, dia mengenai uban. Uban tu bukan sebab tua, kadang dia muda lagi. Tua tu nampak putih kepala dah. Tiga apa? Fikir banyak sekabut. Tu. Maka Nabi kata, aku ni, maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dia, rambut dia panas, hitam apa ada, tapi akhir-akhir jadi banyak putih naik. Nabi kata syayyabatni hudun, menguban akan kepalaku oleh surah Hud. Mana ayat istaqim tadi tu? Masa istiqamah ni benda berat. Duk fikir ayat tu tu masa berat, fikir banyak. Allah. Kama umirta, Allah Ta'ala kata, aku suruh membalahana istiqamah lah tu. Allah. Jadi bab istiqamah ni benda berat. Siapa kena Nabi fikir sampai putih pala habis. Allahumma salli ala. Istiqamah dengan Allah, tetap dengan Allah. Orang kita kan ada buat gapo-gapo tak tetap. Kalau ngaji boleh sehari dua, sampai tu orang tua-tua tok guru dulu, duk pondok bila kat 40 hari. Nak tengok istiqamah tak mana. Ni 2-3 hari. Cum. Saya mari mula-mula tu uji Kalau kita tak dekat nak sampai 40 tu masuk uji duk jalan ke tepi sungai tu. Ya dulu ada perahu. Duk belakang pergi mari sekuk. Sekuk klik. Perahu balang. Lepas tu retinanya jual ming situ. Di perahu dekat sejik tu jual lagi lah ni ada. Dekat sejik tu. Baru tak tu jual ming. Bahan ming mari. Kalau 8 ming weh. Nak tubik kat dunia jauh kita tak nak mutu. Aduh, siap lah. Siap. Nampak ada mau duk tubik. Nampak dia masa tu. Banyak. Budak setung tu tubik. Dia mau tu keming situ. 2-3 orang. Kita tak cukup 40 hari lagi. Kriak ada musim muntah jalan. Bila nak cukup. Lepas 40 hari tu tak lah. Tu keming situ. Nak royak kata payah juga. Sampai orang tua suruh duduk sapa dulu. Bila sapa pak tetap dah insya-Allah. Budak tu lekat tu, dia sapa Allah dia lekat tu. Sapa lagi mak Muhammad. Tu masalah tu. Kena cek semula tu. Aku tak rasa sapa lagi masa keduk dalam. Dekat sebulan klik, tu. Kita duduk pomeng itu dulu pun 40 hari ke ada yang lepas klik sekali. 40 hari lepas klik sekali. Bulan 40 hari aku duduk tunggu. Tubik palah tak apa dah. Tak lagi mana pun tubik palah tak apa dah. Kriak di sapa 40 hari. Maknanya kira-kira memang istiqamah. Nak hasil istiqamah tu ya. Amalan apa-apa pun bila sapa 40 hari tu yang nak lekat Walik kalau tak sapa 40 hari ujian mari lalu ujian. Dosa kita sampai kepada istiqamah.
Bila sampai 40 hari nak lekat lagi banyak. Tu dia. tetap dengan dalam keadaan mengaji lah. Lama duduk tak ponok semua. 40 hari tak pergi mana ngaji pun dah. Tidur. No istiqamah. Istiqamah lagu tu tak panggil istiqamah. Bukan betul dengan Tuhan lagu tu. Kata musannif rahimahullah, al-istiqamatu, istiqamah ni hakikat bagi karamah dah. Wasukunu 'anil khalqi, atau pada al-istiqamatu, dan sukun, tetap dan tenang daripada makhluk. Al-khalqi bimanan makhluk. Tenang, tetap daripada tenang hati. Tetap hati daripada makhluk. Apa makna? Yakni tidak menyakiti akan makhluk. Maknanya gitu. Yakni tidak menyakiti akan makhluk. Dan bercampur dengan makhluk yang berperangai baik. Yang bercampur dengan makhluk yang berperangai baik. Mana tu duduk dengan orang yang berjuru-juru. Kita tak menyakiti orang, duduk dengan orang yang berjuru-juru. Tu panggil as-sukun 'anil khalqi. Tu hasil dua benda tu. Maka tak menyakiti orang ni maksudnya hasilnya sifat yang mahmudah dah lah, akhlak baik dah tu. Kalau tak hasil lagu tu, tak hasil tasawuf lagi. Duk menyakiti orang, tasawuf gapo menyakiti orang. Duk mengenak orang, tasawuf gapo masalah. Tak jadi. Nak pergi hasil situ kita, barulah hasil sufi tu. Wasukunu 'anil khalqi, dan tetap dan tenang hati daripada makhluk. Tu. Dia mau menyakiti kita, kita sabar. Kita jangan menyakiti dia mau sudah. Tu lah. Habis. Faman istaqama wa ahsana, tafsir tu for orang panggil for tafsir lah tu. Maka kata dia, faman istaqama, maka barang siapa yang istaqama, yang tetap ia serta Allah Ta'ala, tetap ia dengan Allah, istiqamah betul, tetap dia dengan Tuhan. Barang siapa yang tetap dan istiqamah, ia bersama Allah Ta'ala. Siapa dapat istiqamah? Istiqamah ni payah. Siapa dia sampai kepada maqam istiqamah, insya-Allah nak berjaya dah dia. Wa ahsana khuluquhu, atau pada istiqamah. Dan barang siapa yang mengelok khuluquhu, akan perangai-perangainya, perangai bagaimana? Siapa dia yang cantik dan mengelok akan perangai dia? Ahsana bin nasi, tak lupa pada ahsana. Mengelok perangai dengan manusia. Perangai dengan orang duk molek, tak menyakiti orang, tak tuduh orang, tak zalim orang. Orang duduk dengan dia ni sebacai, tak sakit hati. Tu dia. Tu. Ni tengok-tengok orang istiqamah nampak mengatik semua zikir tak betul-betul istiqamah lah, tapi derahnya orang tepi pondok nak tidur tak leh. Orang tepi pondok tu nak baca tak leh. Hari pagi-pagi. Masya-Allah. Istiqamahnya Datuk tu tak betul-betul zikir, tapi tak ada as-sukun 'anil khalqi dah. Mana alamat sufinya? Bukan sufi lagu tu, bukan sufi lagu tu. Mu nak mengatik derah mungkin buat tempat suku cara mu tepi sungai tu nggih. Tidak bok ingatik le sungai. Tu senang. Tu kalau kira. Kalau nak jadi sufi semua dia tak jadi menyakit tu. Tu. Oh, jadi tak menyakiti orang, senyap sungguh. Duk tepi ponok tu, kawan gu tepi ponok dia tu tak ada sakit hati gapo dengan dia, duk senyap sungguh. Duk buat gapo? Duk dengar lagu saja.
Tak istiqamah dengan Tuhan pula. Tak istiqamah dengan Allah Ta'ala pula. Berarti kena dua benda ni. Kita nak ukur orang sufi yang hakikat, orang sufi yang betul, ukur dari dua perkara ni. Tengok lagu mana dia dengan hukum Tuhan. Lagu mana. Sebab Tok Dala tu, dia murid benar. Lebih lagi bomo-bomo. Hak jenis bomo, hak pesan capur tu nak jatuh. Duduk dalam bilik. Bomo tu. Tina buat dah jatuh, buat dah penuh. Duk buah pula dah. Belalai duk tunggu. Bomo nak siut ni. Buah semua. Tok Dala murid benar. Tok Dala tak benar. Keramat gapa lagu tu? Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Dia kata. Masya Allah dia pegang di istiqamah lagi. Kerana istiqamah itulah hakikat bagi karamah dah. Takut ni di istidrat je. Dia nampak menyangah, bercanggah dengan hukum Tuhan. Tapi Tuhan timbul benda pelik-pelik lagi. Tapi duduk dalam keadaan bercanggah dengan Tuhan. Takut di istidrat je. Itu je. Tu. Habis itu, barang siapa yang istiqamah dan elok perangai dia dengan manusia, so wa amalahum bil hilmi, atau pada ahsana. Ni orang panggil atau tafsir ni, atau pada ahsana. Tafsir mana ahsana dah tu. Tu elok perangai dah dengan manusia tu. Wa amalahum bil hilmi, dan bermuamalah. Apa bermuamalah? Bergaul, bercampurlah ia man hum akan mereka itu annas, bercampur manusia, bergaul dengan manusia. Amala bil hilmi, tak lupa pada amalah, bergaulan akan mereka itu dengan lemah lembut, dengan sifat lemah lembut. Tu kecek lemah lembut, bercakap dengan lemah lembut. Hebat long, hebat cik. Tengok nama lembut. Ni panggil nama. Ya. Tu hanga lagi. Dia panggil nama betul-betul. Tengok, Masya Allah. Kalau bak hilm, kalau bak masalah lemah lembut ni, Allah tak ada siapa yang tanding Nabi SAW. Kalau kita kira, ambil Nabi buat contoh, lemah lembut dia dengan manusia. Walaupun orang yang buat menyakiti dengan dia punya lemah lembut lagi. Cuba kisah Yahudi tu, Yahudi mata buta tu. Dia mengepek Nabi semua di Madinah. Yahudi ada. Tu yang buta tak nampak Muhammad, tapi dengar kata orang Yahudi dia benci ke Nabi, dia mula lagi dah. Maka orang mari siut telinga dia, nama doyak dia, Muhammad dengar. Tidak cerita mereka benar karut-karut kepada orang tu. Muhammad karut, Muhammad ngenak, Muhammad bodoh, Muhammad jahat gitu gini. Siapa orang tua yang buta, tua Yahudi dah, lepas tu buta lagi, tak pernah melihat Nabi Muhammad pun. Cerita Nabi Muhammad. Muhammad jahat, Muhammad ngarut, Muhammad ngenak, Muhammad apa, Muhammad pelakok. Dia jadi benci ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, cuba tengok. Maka cerita tu sampai ke Nabi. Bila sampai ke Nabi, Nabi pun dah hadap pergi pada Yahudi tu. Nampak Yahudi duduk tepi atas. Orang tua. Muntah. Nabi kata, Pak Cik ada makan ni ke tak? Makan tak pergi ni? Tak lagi. Tak lagi. Tak apa Pak Cik, nanti amu nak pergi makan ni. Nabi pergi ambil roti mari. Suap pergi makan. Ambil roti, ambil daging. Suap pergi makan. Akhirnya dia pun Allah mujur. Hawai, mujurlah. Mu ni siapa? Anak pia mu. Orang baik. Hawai. Nabi tak ada rakyat kata nama apa. Amu duk kut ni. Wajib molek berjurunya mu. Mu orang berjuru baik mu ni. Mu kena duk jaga molek. Jangan masuk dekat Muhammad lah. Jangan masuk dekat Pak Mak. Ngarut orang tu. Kalau masuk dia jahat sama mu. Jangan masuk dekat dengan apa tu? Muhammad. Allah. Jangan masuk dekat dengan Muhammad. Mu jauh dengan orang tu. Jahat Muhammad ni. Aku besar kamu dah. Ya. Allah. Nabi duk lagu tu lah bermuamalah dengan Yahudi tu sampai ke Nabi meninggalkan dunia. Tiap-tiap hari Nabi suap makan ni kepada Yahudi tu.
Suap makan ni. Allahu Akbar. Sampai ke Nabi meninggalkan dunia, Yahudi tu tak mati lagi. Maka Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah ganti Nabi. Bila Abu Bakar jadi khalifah ganti Nabi, Abu Bakar pun kutip cara habis hak Nabi biasa buatnya. Lalu tu satu hari Abu Bakar tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ayah ni rasa nak tahu, ayah ni jadi khalifah Rasulullah. Apa yang Nabi biasa buat, ayah nak kena kutip buat habis." Maka ayah nak tanya, "Apa kau lagi benda yang ayah tak buat lagi?" Mu kena raya. Apa lagi hak Nabi buat pada masa hidup dia yang ayah tak dikutip buat sambung hak dia buat. Maka Aisyah kata, "Ya, hei bapa, hei ayah, semua barang ayah buat belaka dah. Malaikat ada satu perkara lagi ya yang ayah tak buat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari akan keluar kepada dalam pasar Madinah. Tu dalam negeri Madinah, dalam pasar Madinah untuk we makan ni kepada orang Yahudi buta tu." Abu Bakar kata, "Masya-Allah. Yahudi kafir. Seteru dia, buta pula, tua pula. Tak apa, ayah nak pergi." Bila pergi sampai kepada Yahudi tu, Sayyidina Abu Bakar pun ambil roti suap kepada dia. Suap. Laki-laki tu nampak roti mari suap di mulut tu, dia tahu dah, kata, "Orang lain. Siapa mu ni? Siapa mu? Mu ni biar." Abu Bakar jawab, "Amma ni orang mari sok mu tu." Hawai mari sok mu tu lah. Yahudi tu kata, "Mu bukan orang tu, mu orang lain. Biar mu ni." Maka Abu Bakar kata, "Amma ni orang sok mu tu. Hak duk mari sok mu tu." Yahudi tu kata, "Bukan." "Kok mana pula pakcik?" Kata, "Bukan. Hak tulah tu." Hak tulah tu. "Bukan. Kerana aku cek," kata kalau lelaki tu, "hak dok mari sokmo, dia tak suap rotiku sebegini. Mung ni masuk suap lalu. Orang tu dia buat sikit. Dia suap dalam mulutku dengan cara lemuk lagi. Lemuk lagi tangan dia. Dia suap kau ya. Mung ni suap gitu-gitu." "Bukan." Allah, Abu Bakar dengar lagu tu dia menangis. Abu Bakar. Kenapa? Kerana dia tu buat baik dengan Yahudi setara tu dah. Rasulullah lebih lemah lembut lagi daripada dia. Walaupun seteru Allah Ta'ala Yahudi, tapi dalam keadaan tu Nabi sangat lemah lembut lagi. Siapa ke Yahudi tu? Cik kata bukan Nabi. Lalu tu Abu Bakar kata, "Sungguh amma ni bukan. Yang sudah datang mari biasanya sudah mati meninggalkan dunia dah. Pakcik, dia tu mati dah. Dia meninggalkan dunia dah. Dialah Muhammad." Pakcik tahu dah, hak dah mari suat roti semua tu pakcik tu pia. Itulah Muhammad, orang yang pakcik selalu cerita dia dan kata kepada dia. Lalu itulah laki-laki Yahudi tu masuk Islam. Dia tahu, masya-Allah. Aku duk kata ke dia sokmo. Duk pasal sokmo tu ke awak tu. Suruh duk jauh. Kena ke dia tak tu dah. Kena ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara muamalah manusia dengan cara lemah lembut. Kalau kita kira kita boleh standing Nabi tu tak boleh dah, tapi tirulah ambil sifat tu sikit-sikit pun. Tiru ambil sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat nasi orang tua pun dia orang tua sikit lagi tak boleh makan. Ngaro. Cepat apa cek muka mulut kau suak lagi. La ilaha illallah. Kalau orang tua kita, tu orang tua, orang yang beranak kita buat siapa tahu tu. Orang luar kasar lagi. Orang tua kita dah. Gerah lah kena kerja pula ni. Tu dia. Gerah. Pula. Ya Allah. Wa khaliqinna bi husnil khuluq.
Nabi pesan. Itu dia. Sebab tu Mu'ad bil Jaban, ketika Mu'ad Nabi hatagi di negeri Yaman, hatagi dakwah, hatagi ngajak agama, hatagi pentoh jadi orang panggil orang cara di negeri Yaman tu, Nabi pesan sebelum pada Mu'ad nak pergi tu, Nabi masuk, dia masuk temu Nabi dulu. Ya Rasulullah, hamba nak pergi dah. Nabi tepuk dada dia. Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Mung duk di mana pun mung takut tu, hei Mu'ad, duk seorang, duk ramai, duk depan orang, jadi besar jadi lupa, kena takut tu, hei. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanah. Dan bila kalau mugi buat jahat, bila-bila berlaku kejahatan, mung kena buat kebaikan lalu dah turun. Tamhuha, nak buat kebaikan tu hapus kejahatan tu habis. Bila buat jahat buat baik. Bila buat jahat buat baik tinih. Bila jahat buat baik tinih. Ambil kejahatan tu gi hapus ambil kebaikan tu gi hapus kejahatan habis. Wa khaliqin nasa bihusnin khuluq. Dan menduk dengan orang, duk dengan akhlak yang mulia. 3 perkara Nabi pesan kepada Mu'ad bin Jabal. Maka siapa dapat istiqamah dengan Allah, elok keadaan dia, elok akhlak dia dengan manusia, bermuamalah dan bergaul dengan manusia dengan cara lemah-lembut, fa huwa sufiyun. Fa tu rabitah. Man tu kira mubtada lah, tak boleh. Man syartiyah jadi mubtada, jumlah huwa tu khabar. Maka bermula ia man istiqamah tadi. Maka iaitu mereka yang istiqamah dengan Allah dan juga lemah lembut dengan manusia tu, ialah sufiyun, orang yang dibangsa kepada tasawuf, orang tasawuf. Rajulun sufiyun ahlus sufi, ataupun kita kata sufiyun yani syakhsun mansubun ila tasawufi, seorang yang dibangsa kepada ilmu tasawuf. Orang tasawuf sungguh tu orang panggil. Tu orang tasawuf. Tu orang tasawuf lagu tu. Bukan orang tasawuf orang pakai kasubah 7 lapis. Bukan kena hak tu. Ni nampak habis bakar 7 lapis, kita 7 lapis tik misalnya. Bukan tasawuf duduk di situ. Nampak dia bakar jubah, kita jubah tik. Nampak dia mau taruh yangut, kita yangut tik. Dia nampak dia mau pergi tukar kata. Bukan tasawuf di situ. Tasawuf di mana? Di istiqamah wasukun anil khalqi. Siapa dapat menguasai 2 perangai ni, dia lah sufi. Walaupun dia pakai seluar jin sekalipun. Tapi golek rumah kita dia pakai seluar jin, nak pergi kok ngaruk lah sampai tutup orang tua larang, tak saya pakai seluar jin. Nama Tuhan tengok dia hati, bukan tengok dia pakai, ya kena ke demo. Tapi golek rumah kita kalau pakai lagu ni tu ahli hop hasik. Habis dia mau larang tak saya pakai. Topi sudu. Tak ada salah apa pakai, tapi kalau pakai lagu ni orang kampung tu, orang kampung pergi pandai kot lain. Tu. Pandai kot lain. Habis itu, lalu tu orang tua larang bakar tu, sehingga diharamkan lah pada masa dulu. Haram bakar. Kalau bakar tu jadi membawa kepada keliru semabur dengan ahli yang fasik tu. Lalu tu jangan bakar. Kalau ke Mesir tak apa pula. Kalau di Mesir tu Syekh pun bakar necktie. Necktie belaka. Syekh usah-usah bakar necktie. Jadi tak apa pula, dia mau tak tukar, tak semabur. Tak semabur. Kalau necktie ni Arab juru di sana. Mau kita necktie tak nak juru lagi. Tu. Allahumma salli ala sayyidina. Kena tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Fahuwa sufiyun. Tapi kita orang mengaji dalam keadaan penuntut ilmu dah, jadi tok wakil dah. Duk lain rupa tok wakil lah. Duk lain rupa tok wakil. Duk gimana-mana pun duk lain rupa tok wakil. Bukan nak biar orang tahu kata kita tok wakil. Tu. Bukan nak biar orang tahu kata kita tok wakil. Nak jaga diri kita, we dah jadi tok wakil. Tu. Bukan nak orang tahu kata kita jadi tok wakil weh. Tak. Kita pakai lagu ni nak jaga diri kita, we ingat sok kata aku ni tok wakil weh. Tu ya. Tak gitu kan?
Ya tak? Learning tu nak pergi jalan ayu wing pun tak lekat dah kai sarung, tak lagi orang ramah. Kena suwajing, cari luajing dulu tak apa kawasan rumah kita, tempat jalan mana-mana pun. Nak naik ke bukit mana ya barulah kira seluar. Learning zaman rumah kita ni pun mula dah. Malu ke orang. Malu apa? Malu ke orang lagi pada Tuhan. Dia pakai seluar yang mudah ngeceh sikit. Tu bedahnya. Dia pakai seluar mudah minta bow sikit, minta face sikit, minta line sikit. Tu pedah dianya. Tu. Itu pakaian ni nak jaga diri kita juga. Insya-Allah tu. Tu. Habis itu, kalau gitu apa kau istiqamah? Tu makna istiqamah tu gapo? Tu wal istiqamatu. Dan bermula makna istiqamah itu. Wal istiqamah yani wa makna al istiqamati. Maksud makna istiqamah yang disuruh oleh Allah Ta'ala, wal istiqamatu al ma'muratu lah. Istiqamah yang disuruh akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala suruh dalam fastaqim wastaqim kama umirta, dari ayat Quran sebut. Kamu kena istiqamah dengan Allah Ta'ala. Apa makna istiqamah? Lah ni lapak istiqamah tu guna jadi kebiasaan uruh dah. Buat apa-apa pun dia tak tetap panggil istiqamah lah. Kawan ni Allah tak ada istiqamah lagi. Sikap buka kedai ni tak istiqamah lagi. Lagu mana? Buka katuk sehari buka, esok katuk. Tak istiqamah lagi lah ni. Jadi istiqamah juga nego pun. Sekarang lagi digunakan untuk benda tu. Asal makna istiqamahnya ialah ayyafdiya hiya. Tu dah. Bermula makna istiqamah itu hiya, iaitu istiqamah tu ialah ayyafdiya, bahawa tebus ia asalik, seorang yang berjalan kepada Allah ni, dia tebuh, getih tebuh, dia tebuh amik. Nanti tengok supaya gada barang dia orang. Lepas tu siapa masuk ada duit dia pergi tebuh lek. Thai, siapa panggil Thai. Bahawa tebuh ia asalik, tebuh gapo? Tebus akan hazza nafsihi, maf'ul bagi yafdiya. Tebus akan habuan bagi dirinya, habuan bagi nafsunya, habuan bagi dirinya, diri bagi asalik. Dia tebuh habuan diri dia. Tebuh. Kalau nanti nak royak. Tebuh apa? Tebuh li nafsihi, untuk dirinya. Tebuh untuk dirinya, diri asalik. Dia tebuh untuk diri dia. Tebuh habuan nafsu untuk diri dia. Yakni tulis itu. Tulis pada yafdiya hazza. Yani ay yafdiya al-mar'u, bahasa Arab lah. Mana kita? Tebuh akan diri dia. Bil a'malis salihati hatta ya'udah samaratuha wa naf'uha
ila nafsihi. Bahawa tebuh oleh seorang, tebuh dia nafsahu akan diri dia, tebuh diri. Seolah kata diri sekarang kita lah ni tergadah, diri kita duduk le gadah. Maknanya bila duduk dalam gadah, duduk dalam rentah, duduk dalam jaga orang yang pergi gadah tu. Dia nak ambil jual ke nak ambil kita ke nak. Tak tahu lagi. Maka diri kita tergadah. Kita tebuh akan diri kita. Pakai gapo kita tebuh. Ambil gapo kita tebuh diri kelik. Untuk selamat. Jabdiya bil a'malis salihah, dengan amalan-amalan yang soleh. Tebuh dengan amalan. Wa amma. Bil a'malis salihati ni kena ngaji ni, tak reti ni nak wa amma tak soleh. Wa amma rupa amalan tapi tak soleh. Amal soleh ni kena mengaji je. Nasib amalan bagi kena ta'allum. Kena mengaji. Kena reti hukum fiqh. Reti rukun syarat, barulah sah amalan. Bukan wa amma semata-mata dalam keadaan tak sah tu tak okey. Tak jadi solihah. Tu. Serta ikhlas dengan Allah Ta'ala lah. Jadi dia tebuh akan diri dia dengan amalan yang soleh. Tebuh tu hatta ya'uda, sehingga kembalilah samaratu ta'uda, sehingga kembalilah oleh kesan bagi amalan. Kesan amalan tu kelik. Wa naf'uha, dan manfaat amalan tu kembalilah oleh kesannya dan manfaat dia, kembali ila nafsi, kepada dirinya, diri bagi seorang tu, sehingga kesan mari atas diri dia. Allah Ta'ala menyata manfaat amalan yang dia buat atas diri dia. Tu panggil istiqamah dengan Allah. Istiqamah dengan Allah. Ni takrif hak musnah buat. Berartinya segala janji kita dengan Allah Ta'ala, segala perintah tu kita buat. Buat. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan kesan dia, kesan yang baik dan manfaat dia kembali ke diri. Tebuh akan habuah diri untuk diri. Untuk diri. Tu makna tu. Habis je. Habis. Boleh? Dah? Tu makna istiqamah. Kalau kita ngaji pula. Kita ngaji, duduk dalam kejahilan lagi kita. Tu. Seolah kata ilmu kita, alim kita, makrifah kita ni kena tebuh, kena duk tergadah. Maka lagu mana kita nak hasil, nak tebuh kelik mari ilmu kita, nak tebuh kelik lagu mana? Kena mengaji untuk tebuh kelik ilmu, tebuh kelik mari. Maka mengaji sehinggalah kesan ilmu itu kembali ke diri kita, barulah hasil istiqamah. Orang panggil orang istiqamah dengan mengaji. Kecek mudah tetap dalam keadaan beramal yang soleh itu sampai mati. Tu tetap dalam keadaan itu sampai dia mati. Tu istiqamah. Jadi habis itu
Payah juga tu nak sampai kepada peringkat istiqamah. Kecek yang mudah istiqamah. Nak sampai ke maqam ni bukan mudah. Wa amma gapo-gapo pun nak sampai ke maqam istiqamah ni bukan mudah. Segala kerjaan. Tu bila istiqamah dah orang tu berjaya. Berjaya. Habis itu kalau ngaji pun ngaji di istiqamah wala. Kalau amal pun amal kadang istiqamah. Duduk dengan hukum Tuhan. Tu. Kena utama hukum Allah dulu. Habis itu wal istiqamatu ay yafdiya hazza nafsihi li nafsihi. Wa husnul khuluqi. Sekat tu dulu. Wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu asy-syar'a. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin wa qalbin la yakhsha wa amal wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa nas'aluka at-taqwa wal istiqamah wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatan da'iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسماء بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه على والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرب أهلنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخذنا أتقيا نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واسكت أنت أكرم من الستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي.